Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita bagi subjek Sains tahun 2. Tajuk 7 elektrik, subtopik bagi konduktor dan penebat. Okey, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks masing-masing. Okey, baik. Sebelum tu, mari kita imbas sedikit apa yang telah kita pelajari sebelum cuti sekolah. Okey, sebelum ni kita telah mempelajari tajuk elektrik iaitu komponen elektrik kan. Suis, sel kering, mentol. Kemudian kita tahu fungsi-fungsi komponen elektrik tu. Apa fungsi sel kering, apa fungsi suis, apa fungsi mentol. Kemudian kita belajar cara untuk membina litar elektrik dan kita mencari punca mengapa mentol tidak menyala. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung sedikit lagi tajuk elektrik iaitu konduktor dan penebat. Okey murid-murid, apa itu konduktor? Okey, konduktor adalah bahan yang mempunyai keupayaan untuk mengalirkan arus panas atau arus elektrik. Okey, konduktor dapat mengalirkan arus elektrik dengan baik. Okey, konduktor ni ialah bahan yang boleh mengalirkan elektrik. Okey, biasa konduktor ni ialah bahan-bahan logam. Tahu bahan-bahan logam? Okey, bahan-bahan logam seperti bahan-bahan yang ada besi. Okey, yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, itu dinamakan konduktor. Okey, baik. Seterusnya, mari kita lihat apa itu penebat. Okey, penebat ialah bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, kalau konduktor tadi, bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Penebat pula ialah bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, contohnya seperti kain, kertas dan semua jenis bahan bukan logam. Okey, semua jenis bahan bukan logam ni maksudnya bahan yang bukan besi, bukan diperbuat daripada besi. Kain, kertas, plastik dan sebagainya. Okey, mari kita lihat contoh-contoh bahan konduktor. Okey, antara bahan-bahan konduktor adalah keluli. Okey, keluli ni besi lah. Macam-macam jenis besi. Okey, itu keluli adalah besi. Okey, kemudian bahan konduktor lain ialah emas. Okey, emas adalah bahan konduktor. Kalau kita letak emas, dia boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau kita letak dekat tempat yang kita nak bina litar elektrik tu kan, emas ni boleh mengalirkan elektrik sebab dia daripada bahan logam. Contoh-contoh bahan konduktor yang lain pula ialah duit shilling, klip kertas. Okey, duit shilling ni pun daripada besi, bahan logam. Klip kertas pun sama, walaupun dia nipis tapi dia boleh mengalirkan arus elektrik kalau kita letak dekat litar elektrik tu. Okey, contoh bahan konduktor lain lagi ialah kunci dan juga sudet besi. Pelayar dan juga gunting juga bahan konduktor. Okey, bahagian pelayar ni bahagian depan dia ni je. Kalau kita letak dekat antara litar tu, antara litar tu letak pelayar kat tengah-tengah kan. Okey, jadi dia boleh mengalirkan arus elektrik. Begitu juga dengan gunting. Bahagian dia punya gunting ni je, bukan pemegang dia. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh bahan penebat. Okey, contoh bahan penebat ialah cawan plastik dan juga pasu kaca. Okey, ini adalah bahan-bahan yang bukan logam. Cawan plastik ialah plastik, kaca pun bukan logam. Jadi, bahan-bahan penebat ni tak boleh mengalirkan arus elektrik. Contoh bahan penebat yang lain pula ialah rotan dan juga kertas. Okey,
Rotan ni daripada kayu. Kayu bukan bahan logam. Kertas juga ialah kertas lah. Jadi plastik, kertas, kayu, kaca bukan bahan logam. Jadi ia adalah tergolong daripada bahan penebat. Okey, contoh bahan penebat yang terakhir ialah sudu plastik dan juga penyedut minuman atau dinamakan straw. Okey, kalau sudu plastik, ia adalah bahan penebat. Okey, kalau sudu besi, kan ada sudu besi dan sudu plastik kan? Okey, sudu besi tu termasuk dalam bahan konduktor sebab dia adalah dari bahan logam. Sebab besi kan? Jadi dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, sama juga dengan straw. Ada straw plastik dan juga ada straw besi. Okey, kalau straw besi tu adalah bahan konduktor, manakala straw plastik adalah bahan penebat. Okey, kiranya apa-apa jenis bahan logam iaitu besi adalah bahan konduktor. Bahan yang boleh mengalirkan elektrik. Manakala apa-apa bahan yang bukan logam macam plastik, kaca, kertas, bahan bukan logam lah. Bahan yang bukan besi, kain. Okey, itu adalah bahan penebat. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk minggu ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.